Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على ربي الرؤوف الرحيم الفتاح العليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang bagi taufik kepada kita pada pagi yang mulia, pagi yang barakah, waktu duha, maka kita bersama di dalam majlis muzakarah tentang ilmu agama, bab akidah, bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita yang kita buti kemarin, iaitu kita dah berbicara tentang masalah tafwid ni. Tafwid apa? Tafwid makna murad hakiki kepada Allah, atau kita pasal makna ikut zahir lafaz, hanya kita tafwid al-kaifiyah. Tu. Maka itulah beza di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah salafan wa khalafan dengan kumpulan Hashwiyah dan Musyabbihah, saudara semua. Maka kemarin kita baca lebih kurang 12 orang ataupun 13 orang para ulama, mula daripada ulama salaf, seperti Imam Muhammad ibn Hasan al-Shaybani, sahib Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga Imam Malik ibn Anas rahimahullah, Imam Sufyanain, Sufyan al-Thawri wa Sufyan ibn Uyainah, wal Imam al-Auza'i wal Imam al-Khuza'i, dan Imam Yahya ibn Ma'in, dan juga pendapat Imam al-Baihaqi, pendapat Imam al-Baghawi, pendapat Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, pendapat Imam al-Nawawi, dan lain-lain lagi. Kemarin kita baca pendapat mereka, maka sangat nyata sekali dan jelas benar-benar bahawa mazhab as-salafus salih dan as-sunnah wal jamaah salafan wa khalafan ialah masalah tafwid, bukan tafwid kaifiyah dak, bukan tafwid makna murad al-haqiqi ilallah. Adapun serah kaifiyah itu bukan daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah salafan wa khalafan, saudara semua. Baik. Dan kemarin juga ada perkataan Imam At-Tufi, Al-Hambali, dan juga perkataan Imam Al-Zahabi. Maka hari ini sambung dari situ, kita mari baca pendapat Imam Al-Hafiz Al-Kabir Qadil Qudah, Tajuddin Ibn Taqiyuddin As-Subki, Al-Syafi'i, yang mati pada tahun 771 Hijrah. Dalam kitab dia Tabaqat Al-Syafi'iyah Al-Kubra, jilid yang kelima, muka surat 191. Apa kata Imam Tajuddin As-Subki? Dia kata apa? Ajma'as salafu wal khalaf. Telah ijma'. Ijma' dengan molek. Telah ijma' oleh ulama salaf dan khalaf, ai daripada ahli sunnah wal jamaah. Ijma' tu ala ta'wilil ayatil mutasyabihah ta'wilan ijmaliyah,
masalah ta'wil ayat al-mutasyabiha tentang sifat Allah ini ialah ijma' para ulama. Para ulama daripada salaf baik, daripada khalaf bersama telah setuju, telah ijma' di atas wajib kena ta'wil ayat al-mutasyabiha yang zahir makna tu tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ta'wil apa ni hak ijma' ni? Ialah ta'wilan ijmaliyah. Ta'wil ijmali ai dengan i'tiqad kata zahir lafaz yang mustahil pada Allah tu itu laisa bimurad. Itu bukan murad. Maka perkataan zahir lafaz yang makna dia kalau ikut apa panggil apa? Ikut zahir lafaz tu, dan kalau kita guna makna hakiki pada lugah itu mustahil bagi Tuhan, maka menafikan makna tu dinamakan ta'wilan ijmaliyah. Nah, ta'wil ijmali. Sebab apa? Boleh dinamakan perbuatan semacam tu ta'wil ijmali. Kerana tiap-tiap lafaz yang kita ambil makna lain, tidak ambil makna hakiki pada lugah, nah, dinamakan ta'wil. Dinamakan ta'wil. Nah, tu saudara semua. Baik. Bisarfil lafzi an zahirihil muhali ala Allah Ta'ala. Ini kata Imam As-Subki. Dengan kita bisarfil lafzi an zahirihi. Jadi murad lebih kurang saya urang saat ni lah. Jadi kita tidak ambil makna zahir daripada lafaz tu dak. Bukan kita tak ada pasal makna hakiki pada lugah dak. Nah, itu makna dia panggil tafsir, dia panggil ta'wil ijmali. Kenapa tu? Boleh kena sarf, kena tolak. Nah, kena tolak makna zahir bagi lafaz tu. Nah, liqiyamil adillatil qati'ati ala annahu ta'ala mukhalifun lil hawadith. Kerana ada dalil yang jelas nyata dan yang qati'ah, nah, yang tunjuk bahawa Tuhan menyalahi segala benda yang baru. Nah, maka apabila datang lafaz yang bui keliru, kata Tuhan ni bersifat dengan sifat yang baru, sebab tu wajib ditolak. Wajib ditolak. Kata apa? Itu bukan murad. Murad hak lain. Nah, maka perkataan itu bukan murad, murad hak lain itu dinamakan sekurang-kurang ta'wil ijmali. Nah, dan jika kita pergi menentukan makna, ambil makna yang lain, nah, mari bubuh situ yang layak dengan Tuhan, maka tu dinamakan ta'wil tafsili hak lagu tu. Nah, baik saudara semua. Baik, kita mari dengar lagi apa kata Imam As-Subki. Thumma ba'da ittifaqihim ala sarfin nassi an zahirihi. Kemudian selepas daripada mereka itu ijma' dan ittifaq dah di atas menolakkan makna zahir bagi lafaz tu, dhahaba salafu ila tafwidi ma'ani hadhihi almutasyabihat ila Allah. Dengar. Maka ulama salaf, maka mazhab dianya ialah tafwid, serah makna ayat mutasyabihat semacam ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tanzihihi an zawahiriha al-mustahilah. Selepas daripada mereka itu membersihkan Allah, mentenzihkan Allah daripada zahirnya, zahir makna bagi lafaz yang mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Baik. Patu wa dhahabal khalafu, dan telah ambil jalan wa mazhab oleh para ulama khalaf. Maka ni Imam Subki kecek di atas jalan ghalib nah, kena faham baik-baik. Bukan semua dak. Bukan ala al-umum dak. Bukan ala sabili al-ghalibiyah. Aduh. Sebab apa? Sebab daripada salaf ada yang ta'wilan tafsiliyah, dan ada daripada khalaf yang panggil apa?
salaka maslak jumhur salaf. Nah, atau kita kena faham situ. Wa dhahabal khalafu ila hamdil lafzi ala ma'nan yasuru fil lughah. Maka khalaf dia ambil makna lain. Nah, makna yang bukan asal bagi lafaz pada zahir itu. Bukan makna pada hakikat pada lughah. Bukan bagi lafaz tu ada makna yang lain. Maka ambil makna yang lain itulah mari bubuh di sini, mai guna di sini, sebab makna yang lain tu layak dengan Tuhan, tidak mustahil. Adapun zahir itu mustahil, sebab tu tak boleh nak guna panggil makna bagi lafaz zahir itu, kerana mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Imam Subki, wa qad kana Imamul Haramaini yadhhabu hadzal madhhab. Dan pendapat khalaf semacam ni takwil dan ambil makna yang layak bagi Tuhan, maka ini ialah pendapat dan benar yang dipegang oleh Imamul Haramain. Thumma raja'a anhu, dan kemudian dia tinggal panggil maslak ini dan kembali klik kepada maslak as-salaf, iaitu dengan panggil takwil ijmali saja, bukan panggil hakiki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gitu, jika kita perhati kelih kepada perkataan Imam Subki, maka serupa dengan para ulama hak kita baca kemarin saudara semua. Serupa. Sebab apa? Sebab ia keluar daripada mishkatin wahidah. Ia keluar daripada benda yang satu, sebab tu serupa belaka pendapat. Nah, saudara semua. Baik. Maka kita pergi pula kepada perkataan Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i yang mati pada tahun 794 dalam kitab dia Al-Burhanu fi Ulumil Quran. Kitab yang sangat comel kitab ni. Kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, dan jilid yang pertama muka surat 78 sampai 79. Kata An-Naw'us Sabi'u wa Thalathun, dan bermula bahagian yang ke 37. Nah, fi hukmil mutasyabihati al-waridati fi sifat. Nah, nak bicara tentang hukum ayat-ayat yang mutasyabihah yang datang bersangkut paut dengan zat, dengan sifat Tuhan. Faqad ikhtalafa an-nasu fil waridi minha fil ayat ala thalathi firaqin. Nah, maka telah berlaku khilaf di kalangan para ulama tentang panggil yang warid daripada ayat panggil sifat Tuhan pada ayat-ayat Quran dan pada hadis Nabi ni. Maka berkhilaf tu baik 3 golongan. Nah, yang pertama ahaduha annahu la madkhala lit-ta'wil fiha bal tujra ala zahiriha wa la tu'awwal syai'an minha wa humul musyabbihah. Nah, dengar baik-baik kata Imam Zarkashi. Yang pendapat yang pertama ataupun puak yang pertama ialah tidak boleh takwil langsung. Nah, bahkan wajib kena ambil dengan zahir lafaz tu. Zahir lagu mana? Makna hakiki pada lughah yang diletak wudi'a fil lughah, makna hakiki bagi lafaz ni, makna ni mesti kena guna lafaz, kena guna makna tu bagi lafaz tu. Nah, dan tidak boleh takwil sama sekali. Maka pendapat ni ialah kena kepada fa' al-musyabbihah, fa' hasyuiyah. Nah, iaitu Tuhan kata tangan. Tapi kita tak tahu kaifiyah. Tu saudara semua. Tangan. Turun daripada atas kepada bawah. Lagu mana turun? Tak tahu kaifiyah. Nah, tu. Tuhan duduk di atas arasy, istawa mana apa istaqarra, duduk. Nah, lagu mana duduk? Tak tahu kaifiyah, tapi Tuhan duduk. Ini ambil dengan zahir lafaz walaupun mustahil pada hukum akal. Nah, tapi mereka tak kira. Nah, itu dia. Maka fa' lagu ni kena kepada fa' al-musyabbihah. Nah, siapa kata ni? Imam Az-Zarkashi. Nah, baik. Wasani, dan pendapat yang kedua, annalaha ta'wila. Nah, bahawasa bagi ayat-ayat hadis-hadis mutasyabihat tentang bab sifat Tuhan ni, nah, ada baginya takwil.
walakinna numsiku anhu ma'a tanzih i'tiqadina an syubahi wa ta'til wa naqulu la ya'lamuhu illa Allah wa huwa qaulus salaf. Nah, yang kedua ni ada takwil, ai takwil ijmali. Nah, lepas tu i'tiqad kata Tuhan Maha Suci daripada menyerupai makhluk setiap segi, dan kita beriman dan mengisbatkan lafaz, bukan ta'til. Nah, tapi makna kita tak tahu, sebab tu kita kata tak tahu hakikat. Nah, makna bagi lafaz ni apa murad yang sebenar. Nah, malaikat Allah. Sebab tu kami serah kepada Allah. Maka ini kena kepada mazhab as-salaf, kata Imam Az-Zarkashi. Wa tsalitsu bi annaha muawwalatun. Dan mazhab yang ketiga ialah ditakwilkan ayat yang mutasyabihat dan hadis mutasyabihat pada sifat Tuhan apabila lafaz tu tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa awwaluha ala ma yaliqu bihi, dan mereka itu kumpulan yang ketiga ni mentakwilkan, ambil makna bagi lafaz mai guna yang layak dengan Allah, yang harus pada dia panggil fi haqqillah. Nah, wal tiga tu baik. Lepas tu mari Imam Zarkashi mari hukum. Kata tiga-tiga ni lagu mana? Wal awal, dan bermula pendapat yang pertama iaitu pendapat musyabbihah, maka kata Imam Zarkashi batilun. Itu mazhab yang sesat, mazhab yang batil, mazhab mubtadi'ah, mukhalifah bagi ma alaihi salaful ummah. Dan mukhalifah bagi apa yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas tu kata Imam Zarkashi, wal akhirani, dan bermula dua belakang lagi, ai bahagian yang kedua dan yang ketiga tu manqulani anis sahabah. Dua-dua yang dinakal daripada sahabat. Sahabat sendiri pun ada dah, saudara semua. Ada sahabat yang mentafwidkan makna dan ada sahabat yang takwil. Sebagaimana diriwayat daripada Ibn Abbas, diriwayat daripada para sahabat-sahabat yang lain. Kalau gitu sama ada serah ilmu hakiki kepada Allah ataupun takwil dengan makna yang layak bagi Tuhan. Dua-dua ni ialah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dan bukan dinakalkan pendapat dua ni daripada sahabat lagi. Maka inilah mazhab yang betul, saudara semua. Siapa kata ni? Imam Az-Zarkashi. Tu. Allahu Akbar. Dan kata pula Imam Zarkashi kata lagi, tapi kitab yang lain. Nama kitabnya Tashnifus Sami' bi Jam'il Jawami'. Jilid yang kedua, muka surat 267. Kata apa? Falil ulama'i fihi madhhabani masyhuran. Maka tentang ayat dan hadis mutasyabihah pada sifat Tuhan ni, maka bagi ulama mana ni? Ulama hak benar dah, ulama hak betul dah, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah dah, ataupun hak yang kecek dalam kitab Burhan ni ia wa'ari pendapat para ulama yang lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana pendapat fuq musyabbihah dan Imam Zarkashi hukum kata batil. Adapun kitab tasnifu panggil as-sami' bi jam'il jawami', iaitu bagi para ulama ada dua mazhab, iaitu kena kepada mazhab yang dua-dua tu betul belaka dah. Iaitu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Gapo dua-dua ni? Yang pertama, faminhum man yufawwidu ilmahu ila Allah. Maka mazhab yang pertama ialah ia serah makna hakiki, ilmu yang sebenar, murad yang sebenar kepada Allah, bukan serah kaifiyah. Kita nak royak dengar acak-acak. Saudara semua, serah kaifiyah tak ada. Pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah semenjak salaf mari pada khalaf sampai kepada hari ini tidak serah kaifiyah. Hak serah tu serah makna. Itu dia.
Serah tu serah makna, bukan serah kaifiyah dak. Adapun kaifiyah itu bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Isbat makna ikut zahir lafaz, kemudian orang panggil serah kaifiyah. Nah, tafwid kaifiyah itu mazhab apa tu? Mazhab musyabbihah, hasyawiyah. Nah, daripada mubtadi'ah ad-dallin. Saudara semua. Baik. Serah ilmu hakiki kepada Allah, wa yaskutu anit ta'wil, dan tidak ta'wil, tidak ambil makna lain mai bubuh dak. Sekadar berimej dengan saya duk zak dengan pendapat Ibn Qudamah kemarin. Nah, dia kata apabila berlaku masalah tak tahu nak lagu mana ni, sebab zahir lafaz bagi sifat Tuhan ni orang panggil tidak layak dengan Tuhan, mustahil bagi Tuhan. Lepas tu nak buat lagu mana? Dia kata wajib isbat lafzan. Lepas tu wa tarku ta'arrudi li ma'na. Lepas tu serah makna hakiki kepada Allah. Comel sekali pendapat dia. Kalau gitu berimej di atas lafaz yang warid, tanzih Tuhan daripada zahir makna yang mustahil. Lepas tu serah maknan hakiki kepada Allah. Ini mazhab salaf. Bukan kata mari isbat, nah makna ikut zahir lafaz, walau mustahil Tuhan pun isbat, tak ada gapo. Nah, lepas tu serah orang panggil ke kaifiyah, itu bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bukan. Saudara semua. Nah, baik. Allahu akbar. Dan Imam Zarkashi kata, hanilah murad wa hadza mazhabus salaf rahimahumullah, dan bermula mentafwidkan makna kepada Allah ni, nah, tidak masuk mari bicara, ini ialah pendapat dan mazhab as-salaf. Dan mereka itu kata apa? Amirraha kama ja'at bila kaif. Makna amirruha ataupun amirraha kama ja'at bila kaif, ini kena kepada tafwid maknan, tafwid muradah. Saudara, bukan tafwid kaif nah, bukan. Sebab kaif sini bukan kaif yang makna ya hay'ah, bukan. Kaif bila kaif ai bila ilmin bil haqiqah. Nah, ada. Bila ilmin bi haqiqatil amr. Itu makna dia bila kaif. Nah, ada. We faham saudara semua. Baik. Kita pergi pula. Nah, nak dia panggil apa? Tak boleh terima lagi, tak tahulah. Siapa yang tak boleh terima lagi apa kita dah baca, tak tahulah. Nah, sebab apa? Sebab kita ambil perkataan para ulama yang thiqat, yang udul, yang mu'tamadin, yang rasikhin, yang diakui oleh umat Islam semua. Nah, masa dulu dan masa sekarang sama ya. Nah, maka mereka ini ialah kena ulak kepada ulama yang zahirun. Yang Nabi kata la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin. Maka ulama yang kita buat datang kemarin dah hari ni kena kepada ulama hak zahirin dah. Maka saudara semua, saya ingat sekali lagi, Tuhan tak akan akid, tak akan memuji, tak akan sebar kebaikan seorang malaikat orang tu orang betul. Nah, ada. Maka ni hak betul belaka ni. Imam Zarkashi alal haq, Imam Al-Baihaqi alal haq, Imam An-Nawawi alal haq, Imam Al-Baghawi alal haq. Nah, Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi alal haq, Imam Muhammad Ibn Hasan Al-Shaybani alal haq, Imam At-Tufi Al-Hambali alal haq, Imam Tajuddin As-Subki alal haq, Imam Al-Mufassir Al-Ala'i alal haq, Imam Ibn Daqiq Al-Aid alal haq, Imam Al-Qadi Ayyab alal haq. Nah, ada hak kita baca kemarin. Maka semua tu supaya belaka perkataan ya saudara semua. Nah, baik. Kita pergi pula kepada Allahu Akbar. Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi Asy-Syafi'i yang mati pada tahun 820 Hijrah, dalam kitab dia Al-Ajwibatu Al-Mardiyah Anil As'ilati Al-Makkiyah. Nah, dia kata apa?
inna li ahli ilmi fi ayati wa ahaditsus sifat qaulaini masyhurain. Dia kata sesungguhnya bagi ahli ilmu daripada ulama al-sunnah wal jamaah tentang ayat dan hadis sifat ni, ada dua perkataan, dua perkataan, dua pendapat yang masyhur. Ahaduhuma, yang pertama, wa huwa mazhabus salaf, dan pendapat yang pertama kena kepada kebanyakan jumhur mazhab salaf, annahu la yutakallamu fi ma'naha. Tu salaf mazhab dia tidak masuk cara makna lafaz tu, sekadar wajib isbat lafzan, patu tarku ta'arrud li makna, patu wa tawkil al makna al murad ila Allah. Itu mazhab salaf. Sebagaimana kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi kemarin, supa. Itu perkataan Imam yang panggil Al-Baghawi, Al-Baihaqi, Imam Nawawi, supa. Patu bal yajibu alaina an nu'mina biha, bukan wajib di atas kita kena beriman dengan ayat dan sifat tu, tapi tak usah masuk cara makna. Sebab zahir itu dia panggil tak layak, nak ambil makna zahir tak boleh. Wa na'taqidu laha ma'nan yaliqu bi jalalillahi ta'ala, dan kita wajib kena i'tiqad kata bagi dia makna yang layak dengan Tuhan. Adapun hak zahir yang mustahil itu bukan murad. Ma'atiqadinal jazimi anna Allah laisa kamithlihi syai' wa annahu munazzahun anil ajsami wal intiqali wat tahayyuzi fi jihatin wa an sa'iri sifatil makhluqin. Ni Imam Al-Iraqi kata. Bahawa Tuhan maha suci daripada jism, daripada berpindah, daripada bertempat pada jihad, dan daripada semua sifat-sifat benda yang baru. Tuhan tak serupa, saudara semua. Patu wa qad dhahaba ila hadzal qaul jama'atun minal mutakallimin aidha, dan pendapat ni ada juga daripada ulama yang mutakallimin ambil pendapat ni juga. Daripada ulama aqidah, daripada khalaf kita kata. Dan pendapat yang kedua lagi kena kepada pendapat jumhur khalaf, iaitu ta'wil dengan makna yang layak bagi Tuhan. Dan dia kata pula Imam Al-Iraqi ini kata dalam kitab Al-Ghaithul Hami' Syarah Jam'il Jawami', jilid yang ketiga, muka surat 920 ni, dia kata apa? Wali a'immatina fihi madhhabani masyhuran, dan bagi para ulama Islam Ahlussunnah wal Jamaah tentang hadis dan ayat sifat Tuhan ni ada dua mazhab yang termasyhur. Ahaduhuma tafwidul murad, dengan molek tafwidu al murad, bukan tafwidu al kaifiyah, tafwid al ma'na al murad ila Allah ta'ala. Patu wasukutu anit ta'wil ma'al jazmi bi anna zawahir, serta jazim pegang kemah anna zawahir, bahawa zahir makna daripada lafaz tu al muaddiyata ila al hudusi aw at tashbih ghairu muradatin, ghairu muradatin. Dan pegang kena i'tiqad jazim, kata zahir makna bagi lafaz tu yang membawa kepada ada hudus pada Allah ataupun wa'u Tuhan serupa dengan makhluk, itu bukan murad. Itu dia. Maka pendapat ni yang serah makna serta diam, tidak masuk bicara makna ni, itu dia. Wa huwa mazhabus salaf, ini mazhab salaf. Wa thanihima, dan pendapat yang kedua, anna nu'awwiluha ala ma yaliqu bi jalalillah, kita ta'wil yang kita ambil makna mai guna pada lafaz yang mustahil tu, kita wajib baik lafaz tu
makna zahir itu hakiki pada lurah, makna hissi kata wa baik, maka ambil makna yang maknawi mari bubuh yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat dia kata ni, Imam Abu Zur'ah syarat apa? Syarat orang yang ta'wil itu kena orang mahir sungguh dalam lurah Arab. Nah, tu dia. Bisyart kaunil muta'awwil muttasi'an fi lughatil Arab. Nah, kena mahir sungguh. Nah, Allahu akbar. Baik. Dan kata Imam Al-Allamah Al-Mufassir Sirajuddin Ibnu Adilin Ad-Dimashqi Al-Hambali yang mati pada tahun 880 Hijrah. Dia kata dalam tafsir dia Al-Lubab fi Ulumil Kitab, jilid yang ke-9, muka surat 150 sampai 152. Apa dia kata? Imam Mufassir di masa dia. Dia kata apa? Wa idza sabata hadza fa naqulu inna qawlahu ta'ala thumma istawa 'alal 'arsy, surah A'raf, ayat yang 54, minal mutasyabihat allati yajibu ta'wiluha. Maka ayat ni daripada ayat mutasyabihat yang wajib kena ta'wilnya ayat ni. Patu walil ulama'i hahuna madhhaban, dan bagi ulama ahli sunnah wal jamaah pada ini ayat atau pada ini bab ayat dan hadis sifat Tuhan ni ada dua madhhaban. Al-awwalu an yuqta'a bi kaunihi ta'ala muta'aliyan 'anil makani wal jihah. Wajib kena i'tiqad bahawa Tuhan maha tinggi, ai Tuhan maha suci, daripada tempat dan jihad. Ai Tuhan tidak duduk di atas arasy dak. Tidak boleh ambil dengan zahir lafaz tu. Wala nakhudu fi ta'wilil ayat at-tafsil, dan kita tak akan masuk bicara patu jikalau bukan makna pada zahir, patu makna posining itu ya, itu bukan kerja kita, ya kata bal nufawwidu ilmaha, bal nufawwidu ilmaha bukan kaifiyataha dak. Ilallahi ta'ala. Sebab tu saya benar-benar berasa heran orang yang duk kata kita buh makna ikut zahir, lepas tu kita serah kaifiyah kepada Allah. Kita tak tahu kaifiyah. Hak lagu ni ambil mana? Hak kata ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan ini ialah mazhab salaf. Siapa kata? Jikalau ada saudara kita daripada golongan baru dalam duk kita ni yang ada dalam 40 orang lebih-lebih ni, jikalau ada, kalau boleh rakyat minta komen mari tak apa. Kata ambil mana? Siapa kata? Lagi tak gapo? Sanad sahih ke tak? Yang kata yang kita menafi ni menafi kaifiyah, bukan menafi ilmu. Kata pun tafwid kaifiyah. Ini mazhab salaf. Ini mazhab sunnah wal jamaah. Bukan surah makna dak, bukan surah kaifiyah. Siapa kata lagu tu? Boleh ke tak bagi tahu kepada kami supaya kami boleh tahu jelas sikit. Sebab dia baca mari ni semua ulama kata surah ilmu, surah murad al-haqiqi, bukan surah kaifiyah dak. Dan hak kita dah baca mari jak kemarin sampai kepada hari ni semua tu menafi belaka, menafikan makna zahir bagi lafaz tu. Tak ada siapa lagi pasal makna ikut zahir lughawiyah. Tak ada siapa pasal. Sebab apa? Sebab zahir lafaz tu mustahil atas Tuhan. Ada saudara semua. Kita baca jak kemarin dah. Mari ambil daripada mula kali Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Lepas tu mari Imam perkataan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Imam Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Imam Malik ibn Anas, Yahya ibn Ma'in, Al-Imam Al-Humaidi, Imam Al-Khuza'i, tu guru bagi Imam Bukhari, dan mari kepada Yahya ibn Ma'in, mari kepada Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baghawi, Qadi Iyad, mari kepada Imam An-Nawawi, Ibn Qudamah Al-Maqdisi, mari sampai kepada hari ni. Semua tu kata serah makna belaka. Tak ada siapa kata serah dia panggil kaifiyah. Lepas tu semua tu menafikan belaka makna zahir bagi lafaz tu. Sebab tidak layak. Sebab tu kata apa? Wajib. Nyata sekali Ibn Qudamah. Wajib isbat lafzan bukan maknana. Maka kena sepakat dengan perkataan salaf kata apa?
amirruha bila tafsirin wala tashbih. Nah, tak masuk cara ajak dulu lagi dah makna. Serah kepada Allah. Tak ada pun yang kata serah kaifiyah. Yang kata serah kaifiyah tu ambil mana? Nah, ada pun perkataan Imam Malik kita ajak dah kemarin. Bahawa riwayat yang kata al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul itu riwayat dhaifah. Riwayat dhaifah bittifaqil ulama. Nah, orang tahu sungguh daripada ulama yang mu'tabarin, jumhur ulama setuju kata riwayat ni tak sahih daripada Imam Malik. Hak sahihnya Imam Malik kata wal kaifu ghairu ma'qul. Hak tu hak riwayat yang sahihah. Nah, sebab tu saudara semua insaf. Baik. Itu saat ni pendapat Ibn Adil Ad-Dimashqi, ulama tafsir yang hebat daripada tokoh ulama Hambali di masa dia. Nah, maka kelih kata apa? Bal nufawwidu ilmaha ila Allah. Nah, ada. Allahu akbar. Patut kelih kata apa? Ayat listiwa minal mutasyabihat allati yajibu ta'wiluha. Wajib ta'wil. Wajib apa? Ta'wil kena dengan Imam Subki kata hak ni. Nah, ajma'as salafu wal khalaf. Kata apa? Ta'wil ijmaliyan. Nah, ta'wil ijmaliyan pada ayat hadis yang mutasyabihat pada sifat Tuhan. Saudara semua. Nah, baik. Kita pergi pula kepada perkataan Imam Al-Hafizul Kabir, Al-Faqih, Al-Usuli, An-Nahwi. Setiap segi dia ni. Siapa ni? Imam Jalaluddin Abdul Rahman ibn Abi Bakar As-Sayuti Asy-Syafi'i. Nah, yang mati pada tahun 911 Hijrah. Dalam kitab dia Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab yang mu'tamad dalam ulum Quran. Nah, depan kitab ni. Maraji' awal. Nah, maka sepakat juga kitab Burhan hak Imam Zarkashi. Nah, dia kata apa? Faslun. Nah, muka surat jilid yang kedua, muka surat 13. Ulumul Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dia kata apa? Faslun. Minal mutasyabihat ayatus sifat. Daripada ayat yang mutasyabihah ialah ayat-ayat duk cakap tentang sifat Tuhan. Semua ayat bab sifat Tuhan ni, nah, pendapat jumhur ulama daripada ayat mutasyabihat. Daripada ayat mutasyabihat. Thumma qal ba'da zikri aidatil ayat, patu Imam Sayuti dia kata apa? Wa jumhuru ahli sunnati minhumus salaf wa ahlul hadis alal imani biha. Maka bermula jumhur ulama al-sunnah, dan daripada ulama sunnah ni kena kepada ulama salaf dan ahlul hadis tentang panggil apa mutasyabihat. Nah, abad sifat Tuhan ni daripada yang mutasyabihat, maka mereka ni pendapat mereka nya ialah alal imani biha. Wajib kena beriman dengan ayat ni. Nah, ikut waktu ayat al-imanan. Beriman. Nah, semua dengan lafaz yang warid beriman, kata ya. Lagu tu Tuhan dia panggil apa? Tuhan istawa. Nah, dan innallaha yanzil. Nah, beriman semua dengan apa yang warid. Nah, tapi jangan masuk cara makna nah, itu bukan mazhab salaf dan bukan mazhab al-sunnah wal jamaah. Dengar Imam Sayyidi katakannya. Patu wa tafwidhi ma'naha al-murad minha ila Allah Ta'ala. Patu serah makna kepada Allah. Ba'da tanzih. Selepas daripada tanzih, maka serah makna hakiki kepada Allah, bukan serah kaifiyah. Nah, itu dia. Faham nah saudara semua? Sebab tu kita sentiasa tutup orang yang kata wajib kena isbat makna ikut zahir lafaz, lepas tu kita serah kaifiyah tu.
Nah, kita sentiasa tutup, ambil mana pendapat tu. Kalau kata ambil daripada fuq hashwiyah, ya betul. Kalau kata ambil daripada fuq musyabbihah, ya betul, terima kasih, engkau ni benar. Tapi kalau kata ini pendapat salafil ummah daripada Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini dah dusta. Ini dah bohong. Nah, kecek bab agama jangan bohong. Kerana bohong bukan sifat yang dipuji. Saudara semua. Nah, sebab tu kita sentiasa tutup. Bagi siapa yang ada alasan, mai ke muka dengan kita. Nah, chat saya peribadi tak apa. Nah, kerana telefon mari tak apa. Bos saya ada siap dah tu. Nah, apa panggil tu? 065 tu. 074 428. Itu rakam telefon saya. Nah, boleh kita nak bincang, bukan nak bahas nak benar apa dak, supaya nak jelas saudara semua. Nah, sebab apa? Sebab kita dah baca mari ni, ulama mu'tamad setiap qarun ini perkataan dia. Supaya habis. Tiba-tiba kita mari kata wet nail pada orang lain. Kalau wet nail dan tidak sandar perkataan kepada Sunnah wal Jamaah tak apa. Sandar kepada orang lain sudah tak apa, tidak ada masalah. Masalahnya kita kata perkataan yang menyalahi Sunnah wal Jamaah dan kita sandar kepada Sunnah wal Jamaah. Kok mana? Kita wari pendapat yang menyalahi Ahli Sunnah wal Jamaah, tiba-tiba kita kata pendapat ini ialah pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Kok mana? Hak ni bahasa hira ni. Hak tak puas hati ni. Hak tak jelas ni. Saudara semua. Adapun kita yang kita kata, kita orang alasan semua. Semua alasan kita orang baca seko kita baca we dengar. Nah, tu saudara semua. Baik. Kita pergi pula. Nah, kepada perkataan Imam Al-Allamah Al-Qadhi Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad Al-Fattuhi Al-Misri Al-Hambali. Tokoh ulama Hambali di masa dia. Dalam kitab dia Syarhul Kawkabil Munir. Muka surat 206. Ya apa? Wa mattadaha ma'nahu, dan bermula lafaz yang makna dia nyata jelas minal Quran, daripada Quran ni, fahuwa muhkamun, maka ini merupakan ayat yang muhkamah. Jadi mana-mana lafaz Quran, lafaz hadis yang makna dia tu zahir, tidak menanggung banyak makna, maka hak ni dinamakan ayat dan hadis yang muhkamah. Wa aksuhu, dan akasnya sebaliknya, sebalik muhkam, mutasyabihun, ayat yang mutasyabihat. Gapo yang mutasyabihat ni? Wa huwa ma lam yattadih ma'nahu, ialah setiap lafaz yang makna dia tak zahir jelas. Makna ada tapi menanggung banyak makna, patuh hak makna so, maka lafaz lagu ni dia panggil ayat mutasyabihat. Maka menanggung makna tu, tidak nyata makna tu, imma lishtirakin, kerana ada musyarakah, boleh guna banyak makna ni, boleh guna makna ni, boleh guna. Tu dia. Kal ain, seperti ain. Ain ni guna ni mata boleh, guna ain mata bagi air pun boleh. Lepas tu mata bagi benda lain pun boleh. Lafaz satu ya, tapi makna dia banyak. Ni istirak fil makna. Maka lagu ni dinamakan ayat tu ayat mutasyabihat. Au ijmal, dan ataupun ijmal. Tak ada wadih. Ada. Au zuhuri tashbihin, ataupun zahir lafaz tu memberi waham kata Tuhan menyerupai makhluk. Kasifatillah, dia kata supaya sifat Tuhan. Tu ai ka ayati sifati wa akhbariha, seperti ayat-ayat sifat dan khabar-khabar sifat Tuhan. Fashtabahal muradu minha 'alan nas, maka di sini ni bahasa keliru juga. Murad hak mana sa ni? Kok mana ni? Tu dia kata Imam Al-Fattuhi Al-Misri ni, Hambali ni. Patut kata apa?
fadzalika qala qaumun bi zahirihi. Maka ada satu puak ya pasal makna ikut zahirnya. Ikut zahir pada lurah. Nah, lafaz ni diletak pada lurah hakiki makna ni, maka pasal makna tu ambil dengan zahir lafaz tu. Nah, tu. Maka kaum yang buat semacam ni kata Imam Al-Fatuhi ni, fashabbahu wa jassamu, maka mentashbihkan Allah dan menjisimkan Allah. Fadallu, maka sesat fak ni. Nah, kal fadallu ay fadallu kal musyabbihah, seperti fak musyabbihah. Wahai orang-orang yang dakwa, kata kami ahli sunnah wal jamaah, tetapi dia paksa makna ikut zahir lafaz, dan dia kata zahir lafaz tidak bui keliru, tidak bui tasbih Tuhan dengan makhluk. Dengar ini Imam Al-Fatuhi kata ni. Kata apa? Fa'ning dah syabbahu wa jassamu wa humul musyabbihah. Nah, tu. Tak puas hati, kita tanya imam lah. Nah, lepas tu wa ta'awwala qaumun, dan takwil yang ba'id, takwil yang bukan al-sunnah wal jamaah, kena kepada fu'ad mu'tazilah. Takwil siapakah menafikan sifat Tuhan. Nah, faharrafu wa attalu. Nah, mentaatikan sifat Tuhan. Sebab tu sesat tu. Nah, fadallu, maka sesat juga kal mu'tazilah, seperti mu'tazilah. Saudara semua, saya nak lahawi derah-derah. Minta mari dengar saya setar. Minta masa 5 minit. Lebih-lebih lagi, orang-orang yang tuduh pagi petang Malaysia, kata Asy'ariyah, anak bagi Jahmiyah dengan anak yang keluar daripada ibu Jahmiyah, ayah Mu'tazilah. Kenapa boleh kata gitu? Sebab sama-sama takwil belaka. Maka, hei orang yang duk kata lagu tu, engkau tak tahu hakikat yang sebenar. Nah, engkau dah zalim, engkau dah tadlil, engkau dah tadlis. Maka tadlis, tadlil ini sifat fusaq, sifat ahli bidah, sifat ahli ahwa. Guna hati kita, guna lafaz ni hati ahli ahwa, ahli bidah. Nah, mai dengar kata Imam Al-Hambali Misri Futuhi kata kana. Maka mentakwilkan oleh satu kaum, faharrafu wa attalu, fadallu kal mu'tazilah. Lepas tu mai dengar ya, mai dengar. Ya kata apa? Wa tawassata qaumun, dan ambil tengah-tengah di antara pendapat musyabbihah dengan mu'tazilah. Hak nu isbat ikut zahir lafaz, maka mentasbihkan Allah dan mentajsimkan Allah. Hak ni menafikan sifat Tuhan, maka hak ni dia panggil apa? Mentaktilkan, kena kepada mu'tazilah. Yang ketiga ambil tengah-tengah, ai isbat serta bermakna yang layak dengan Allah, ataupun serah makna kepada Allah. Qaumun fasalimu, maka selamat. Betul. Dan inilah ahli sunnah wal jamaah, fa'asabu al-haqq, maka fu'ad ni kena benar yang betul. Apa kata? Kal asy'ariyah, seperti fu'ad asy'ariyah. Saudara semua clear tu. Ya, bezana di antara asy'ariyah dengan mu'tazilah. Walaupun sama-sama takwil, tapi takwil yang berbeza, langit dengan bumi dua tu. Nah, we faham ngerti. Ini semata-mata nak tuduh semata. Dan takwil gak ni sesat. Takwil sesat, bidah al-kalam, fu'ad al-dalal. Apa ni kacak lagu tu? Nah, we ada kata, maaflah jika keluar lafaz yang tak layak daripada saya. Tapi nak kita faham, kata jangan semata-mata nak tuduh. Kalau tahu hakikat yang sebenar, tak apa lagi. Ni tak tahu hakikat yang sebenar, semata-mata nak tuduh semata-mata. Nah, kalau gitu, walau sama-sama takwil, tapi tak sama Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Ni klik Imam Fatuhi kata ni,
Mereka tu harrafu wa attalu. Nah, mentaatikan sifat Tuhan seperti Mu'tazilah. Adapun satu kaum yang tawassatu ni kal Asy'ariyah. Nah, tak ta'til, tak ada seorang mahbub pun daripada Asy'ariyah yang menafikan sifat Tuhan, tak ada. Yang siapa kata lagu tu dia ada dusta, dia ada bohong dan akan di depan Tuhan panjang orang ni. Sebab apa? Sebab dia menyesatkan gamar orang di bawah dia yang wi kepercayaan kepada dia. Kelih pakai subah, kelih tudung pala molek, kecek nampak Quran hadis, orang percaya kata dia orang baik. Tiba-tiba dia kecek benda yang palsu dan sapakat orang lain ikut dia, maka menyesatkan. Ini teruk hal ini. Jadi pala dalalah fadallu wa adallu, Nabi kata. Nah, kena beringat nah, kena beringat. Nah, ada. Dan Asy'ariyah ni wahum, dan bermula mereka itu al-Asy'ariyah ni yang ada dua maslak, maslak tafwid maknanah bukan kaifiah seperti fuq musyabbihah kata. Patu maslak takwil yang mahmud bukan ta'wil mazmum sebagaimana fuq Jahmiyah Mu'tazilah dak. We faham situ. Nah, ada. Wahum ahlus sunnah. Clear tu. Dan Asy'ariyah ni lah ahlus sunnah wa a'immatus salafis salih, dan kena kepada ulama a'immah salafis salih. Saudara semua, bila kita nak cerah nah ni yang kita baca mari ni, maka adakah fuq ni fuq ulama jahat belaka ni? Kalau kita baca mari ni Imam Fatuhi ni yang sesat kaya ni, Imam Sayuti sesat ke ni? Ya, kalau sebelah Wahabi, lebih-lebih lagi Wahabi hak dulu, saya baca dengan mata saya lihat dengan mata saya sendiri. Ya, bagaimana ya hukum kata Imam Sayuti musyrik. Nah, ada Imam Ghazali musyrik. Habis para ulama Islam semua sesat belaka. Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ada. Baik saudara semua, jelas lagi tu saya baca, jelas lagi. Nah, ada. Kita pergi lagi. Qala al-imam al-allamah al-mufassir al-faqih al-usuli Muhammad ibn Ahmad Asy-Syirbini al-Khatib Asy-Syirbini Asy-Syafi'i yang mati pada tahun 977 Hijrah. Ya, kata kitab dia tafsir As-Sirajul Munir. Nah, inda qawlihi ta'ala thumma istawa 'ala al-'arsy. Nah, Imam Khatib Asy-Syirbini duk tafsir ayat ni. Ai istawa amruhu wa qala ahlus sunnati al-istiwa'u 'ala al-'arsy sifatullah bila kaif. Yajibul imanu bihi. Patu wa nakilu fihi al-ilma ila Allah. Clear tu. Wa nakilu fihi al-ilma ila Allah. Bukan wa nakil kaifiyah dak nah. Sebab tu saya sekali lagi masih tutup orang yang kata ayat mutasyabihat wajib kena isbat mana ikut zahir lafaz, lepas tu serah kaifiyah, dan ini pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah dan pendapat salaf. Saya tutup wa'ai kitab. Siapa kata? Lah kitab mana ada? Nah, ada. Minta dengan besar-besar hati tunjuk wik kita. Tapi dengan riwayat yang sahih nah. Nah, kitab hak tidak berlaku ubah nah. Nah, ada seorang daripada saudara kita, saya riwayat nama gapo tu, tapi sentiasa ada hantar mansyurat dalam messenger saya. Nah, ada dia daripada afkar as-salafiyah. Nah, kata apa lebih-lebih lagi ya wa'ai kita apa? Kita Al-Ghunyah hak Imam Abdul Qadir Al-Jilani yang isi kandungannya bukan semua ada yang tempat yang nak tu ya. Apa ni? Dia kata ni, kelih ni. Imam Abdul Qadir dia mengisbatkan jihad atas bagi Tuhan. Nah, la haula wala quwata illa billah.
saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Saya minta nisah kau nak ambil kitab sebuah. Saudara semua, nak rayaknya saya minta masa seminit. Baik. Jadi, wang hari apa tu? Wang kitab Al-Ghunyah dan kitab-kitab yang lain lagi yang memberi makna kata Pak Imam Abdul Qadir ni mengisbatkan jihad atas bagi Tuhan. Saudara semua, kitab Al-Ghunyah dah masuk tangan Athimah. Kitab tu dah berlaku berubah dan tidak ada sanad yang sahih siapa kepada kita. Kitab Ghunyah ya daripada karangan Imam Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah sungguh. Tetapi kitab tu dah masuk tangan yang jahat, diubahkan di beberapa tempat. Nah, sekiranya tidak ada sanad yang sahih, nah, yang kata kitab ni bersih, cuci, selamat dan semua isi kandungnya tu kata Imam Abdul Qadir sungguh tidak ada kitab semacam tu. Walaupun asal ia karangan bagi Imam Abdul Qadir Jilani. Saudara semua. Pak kita demik kita hak lagu tu. Kita hak ada syak. Kita hak ada syak. Nah, ihtimal boleh di perkataan dia atau boleh di perkataan orang lain dia mau tahu masuk. Pak kita ada pergi i'tikad, pergi kemah jadi mu'tamad kita lagu ni. La haula wala quwata illa billah. Ambil kita hak suci nu. Hak bersih nu. Hak yakin kata tidak masuk tangan yang buat karuk tu. Mari baca. Nah, pak fardu kata. Jikalau Imam Abdul Qadir kata sungguh. Tapi kita i'tikad penuh hati kata Imam Abdul Qadir tak kata syirak lagu tu. Tak kata syirak lagu tu. Nah, kalau misalnya kata, kita tak terima perkataan dia tu. Sebab menyalahi dengan jumhur ulama'il ummah. Menyalahi salaf. Nah, menyalahi ulama semua. Daripada sunnah wal jamaah, maka tak boleh guna perkataan yang kata tu jikalau riwayat sahih sungguh. Nah, tapi kita yakin kata itu bukan perkataan yang sahih dak. Nah, satu. Yang kedua pula saudara semua, kita nak tahu pendapat seorang ulama ni, kita kena baca Wahabi. Pendapat dia tentang ayat mutasyabihat tu. Jangan ambil satu tempat. Baca Wahabi, patut make kesimpulan kata apa pendapat dia. Maka jika kita baca sungguh perkataan Imam Abdul Qadir, nyata kata Imam Abdul Qadir Al-Jilani nah rahimahullah mentanzihkan Allah daripada semua sifat yang tak layak. Patut pelagalah. Bagaimana? Ya satu tempat dia mentanzihkan Allah daripada semua sifat yang tak layak, tiba-tiba dia isbatkan sifat atas bagi Tuhan. Pelagar waktu tu. Itu tak nak kata masuk tangan lain. Masuk tangan lain pergi bubuh tu. Nah, satu saudara semua. Lagi pula saya dengar satu klip orang hantar ke saya. Ada ustaz sebelah jalan. Nah, dia kata tak ada apalah. Dia mau nak lagu mana berkatalah. Kita nak pergi yang kita Al-Ibanah. Kita Al-Ibanah. Nah, ada Imam Al-Ash'ari sendiri. Nak pergi yang kita ni. Dia mau kata kita sesat pun tak apalah sebab kita bergantung sini. Tu dia. Maka dia baca tentang ayat istiwa. Apakah pendapat Imam Asy'ari kata? Saudara semua. Saya dengar klip tu. Tapi tak dengar tak habis lah. Tapi kita faham apa yang kata. Maka daripada jumlah yang dia bacanya, saudara semua lah kita Al-Ibanah an usul ad-diyanah Imam Asy'ari ni. Dia kata saudara semua. Dia kata
Ni kelih ni Imam Asy'ari mengisbatkan hadis jariyah dalam kitab dia. Yang Nabi tanya aina Allah tu. Nah, pas dia kata fis sama, maka Nabi kata a'tiqha fa innaha mu'minah tu. Tu dia. Dia baca. Lepas tu dia baca ni. Saudara pergi cari boleh klip tu. Ya, pergi klip boleh. Nah, seorang ustaz yang ustaz muda belah jalan di hari ni. Maka dia baca, saudara semua. Dia baca mana? Dia baca wa hadza, dan bermula ini. Ini hadis ni. Nah, ataupun soal Nabi ni dan jawab seorang perempuan ni, semua isi mengandungi hadis ni tunjuk apa? Ala anna Allah azza wa jalla, di atas bahawa Allah Ta'ala ala arsyihi fawqas sama, di atas arahnya atas pada langit ni. Nah, lepas tu ia buti sekat tu, saudara semua. Dia nak buti sekat tu, dia tak baca Wahabi. Baca Wahabi lah, nak baca kitab baca Wahabi. Nak buti tengah-tengah tak apa, jikalau murad semua tu tak menyalahi. Tapi kalau buti sekat, jikalau baca lagi depan murad kau lain, tak boleh buti, kena baca wisu. Tu cara dia, tu repang ada amanah. Ni kita mengajar nampak sedap sangat. Amanah. Tak boleh khianah. Pak kita lagi baca tak habis. La haula wala quwata illa billah. Kan awak lagu tu. Nah, sedap je baca dengan suara apa? Wa hadza yadullu ala anna Allah azza wa jalla ala arsyihi fawqas sama. Nah, ni nyata kalau gitu kita Tuhan, kita pergi Tuhan di atas, dia kata. Tuhan atas arasy, atas arah, dia kata gitu. Nah, patu saudara semua, mari dengar saya nak baca Wahabi. Gapo kata Imam Asy'ari? Baca wisu nak baca. Bau adil, bau insaf, bau amanah. Nah, wa hadza ni saat ni saya baca. Saat ni saya baca. Ni saya nak baca we dengar. Hak Imam Asy'ari kata sungguh. Nah, wa hadza yadullu ala anna Allah azza wa jalla ala arsyihi fawqas sama' fawqiyatan la taziduhu qurban minal arsh. Kelih saudara semua. Tinggi yang tidak widya tu kau dekat dengan arasy. Makna apa tu? Makna kata tinggi sini bukan tinggi tempat. Faham. La haula wala quwata illa billah. Nak baca Wahabi, nak baca kitab ke? Jangan baca sekerah kita nak lagu tu. Itu memang khianah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ya baca sekat fawqas sama, maksud sekat tu. Ni fawqiyatan la taziduhu qurban minal arsy. Ni tak baca wisu. Tak baca wisu. Nah, baca wisu nyata kata, makna kok lain. Nah, patut gak ada kitab apa? Kitab hak dia panggil apa ni? Hak ada keliru ihtimal tu kita kalau sungguh ihtimal tangan masuk lain masuk sebab kitab ni tak sapa kepada kita dengan sanad yang sahih. Pada kita lagu tu buat dalil. Bagaimana kita nak percaya? Bolehkah lagu tu bab akidah? Bab ibadat apa dia panggil apa tak boleh? Apa lagi bab akidah? Saudara semua. Nah, tu dia. Baik. Kelih kata Imam Khatib Asy-Syirbini ni. Wa naqilu fihi al-ilma ila Allah azza wa jalla, ila Allah ta'ala, saudara semua. Nah, tu dia. Baik. Allahu akbar. Wal ma'na, maka kata Imam Asy-Syirbini, wal ma'na anna lahu subhanahu wa ta'ala istiwa'an 'alal 'arsy. Maknanya bahawa bagi Allah istiwa, sifat istiwa 'alal 'arsy, 'alal wajhil ladzi anahu, di atas wajah hak Tuhan kehendak. Munazzahan anil istiqra' wat tamakkun, maha suci Tuhan daripada bertempat. Nah, sebab Tuhan bukan benda yang berjisim siapa ke berhajat pada tempat. Jika benda berjisim, ceraklah ia berhajat pada tempat. Nah, itu dia. Tapi Tuhan bukan jisim. Tuhan menyalahi. Tuhan bukan hawadith. Nah, baik. Allahu akbar. Dan kata Imam yang Imam yang 22, Imam Al-Allamah
Al-Faqih Mar'i bin Yusuf Al-Karmi Al-Maqdisi Al-Hambali yang mati pada tahun 1033 Hijrah. Dalam kitab dia Aqawilu Thiqat muka surat 117. Ya apa? Wa'lam anna hadhihi al-ahaditha wa nahwaha turwa kama ja'at. Nah, ambil tahulah bahawa ini hadis dan seumpamanya hadis-hadis hak kecil sifat Tuhan ni. Nah, tu dia. Maka hadis lagu ni turwa bila kama ja'at, diriwayat sebagaimana ia datang lagu tu. Ai kena dengan Ibn Qudamah kata isbat lafzan. Patu wa tarku ta'arrudi li ma'na. Nah, tu. Sebab tu Imam Mar'i kata apa? Wa yufawwadu ma'naha ila Allah. Dan diserah makna kepada Allah. Bukan serah kaifiyah. Dah kita ulang nah, bukan serah kaifiyah. Nah, siapa yang ada kitab perkataan ulama yang mu'tabar, nah, dan kalam tu dengan sanad yang sahih, kata sungguh, kata wajib isbat ikut zahir lafaz, patut kemudian dia panggil tafwid kaifiyah jika ada wa'ai kita nak lihat, nak klik. Nah, sebab dia baca mari bukan lagu tu. Semua tu isbat makna belaka. Dia panggil tafwid makna belaka kepada Allah. Dan mentanzihkan Allah belaka daripada zahir lafaz yang tidak layak dengan Allah. Saudara semua. La haula wala quwata illa billah. Baik. Allahu akbar. Dan wa hadza ghaidun min faid. Nah, dan ini ni hak nak mari semua 22 orang para ulama, ini sikit saja daripada banyak. Kalau nak mari sesuatu pada kitab pada dia panggil apa 500 muka duk nakal hak tu je baru. Sebab ulama Islam bukan sikit. Tapi semua tu perkataan supaya belaka. Tapi kita ambil waris tokoh-tokoh dalam mazhab masing-masing. Tokoh dalam mazhab Hambali, tokoh dalam mazhab Maliki, tokoh dalam mazhab Syafi'i, tokoh dalam mazhab Hanafi. Nah, buat mari ni. Saudara semua. Nah, tu dia. Allahu akbar. Kalau gitu ambil kesimpulan saudara semua tentang syubhat yang kata ulama salaf dan ahli-sunnah wal jamaah, nah, tentang ayat Quran dan hadis Nabi hak duk bercara hal sifat Tuhan tu wajib kena beriman dengan makna ikut zahir lafaz, kemudian tafwid kaifiyah kepada Allah, itu tu bukan perkataan ahli sunnah wal jamaah dan bukan mazhab salaf. Orang yang kata lagu tu dan duk dakwah lagu tu, dia dah dusta, dia tadlil, dia tadlis, dia talbis. Maka itu perbuatan orang yang karut daripada manusia. Bahkan yang sebenarnya pendapat salaf, ulama salaf sungguh, dan pendapat ahli-sunnah wal jamaah hak sebenar saudara semua tentang haserah ni, tafwid ni ialah serah makna kepada Allah. Selepas daripada kita beriman isbat lafaz, lepas tu mentanzihkan daripada makna zahir yang tak layak, lepas tu serah makna hakiki kepada Allah. Inilah mazhab ahli-sunnah wal jamaah dan inilah mazhab salafil ummah. Nah, tu dia. Kita faham dan tu kita yakin saudara semua dengan semua alasan hak kita wak mari semua saning saudara semua. Allahu akbar. Baik. Dan kita akan pergi pula kepada syubhat yang kelima. Ia ada 5 syubhat semua, maka kita mari syubhat yang terakhir lah. Nah, yang pertamanya, jadi kita ni kita jawab, nah, limadza ana asy'ariyun la wahabi ni jawab supo ada sebelah jawab pe. Nah, bos jawab hari semua sebelah jawab pe tu. Lepas tu kita jawab pula tentang syubhat 5 perkara. Yang pertama tentang masalah isbat sifat bagi Tuhan tu, kita jawab dah. Dan bab masalah takwil, kata orang yang takwil ni fuq Mu'tazilah, fuq Jahmiyah, juga kita jawab dah. Dan hari ni pun jawab pula. Nah, dan yang ketiga
kemarin dulu pun kita jawab, iaitu masalah al-kalam ni, ahlul dalal, ahlul ahwa, ahlul bidah. Kita kata bukan lagu tu, kita jawab dah, dan saya rasa cerah insya-Allah. Dan hak hari ni kemarin dengan hari ni nya ialah tentang masalah surah ni surah ilmu ke surah kaifiyah. Maka dengan kita baca saat ni tu nyata dan jelas sekali lah, kata apa? Surah sini surah ilm kepada Allah, dan wajib kena menafikan dia panggil zahir makna lafaz yang tak layak dengan Tuhan tu. Tapi walau gitu pun wajib kena beriman dengan zahir lafaz tu. Lafaz kita beriman kata ya, Tuhan kata, dan kita beriman kata bagi ya ada makna yang layak, tapi zahir makna tu bukan murad. Patu mana apa? Surah kepada Allah. Ini mazhab salaf, jumhur salaf, dan satu jemaah daripada ulama khalaf. Itu dia. Adapun yang kata wajib isbat ikut zahir makna lafaz tu dan surah kaifiyah, itu bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan bukan mazhab salaf. Bahkan itu mazhab musyabbihah sebagaimana kata Imam Zarkashi, dan mazhab dia panggil mujassimah hasyawiyah sebagaimana kata beberapa orang ulama yang kita baca saat ini, saudara semua. Dan hak tinggal laginya kita akan bercara esok insya-Allah syubhatnya. Jadi syubhat bunyi lagu ni, kata apa? Kata Asy'ariyah ni menyalahi ulama salaf. Tokoh-tokoh ulama salaf Asy'ariyah menyalahi. Bagaimana nak betul? Bagaimana Asy'ariyah nak jadi mazhab yang betul? Sebab dia menyalahi kata-kata tokoh-tokoh ulama salaf. Sebab ulama salaf dia mengisbatkan lafaz ikut zahirnya. Itu dia. Adapun Asy'ariyah bukan begitu. Maka wa'arilah perkataan Imam Abu Hanifah, perkataan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan wa'ari perkataan yang zahir itu boleh keliru. Kata para ulama ni mengisbat ikut zahir lafaz sungguh. Maka ni kita cara esok insya-Allah, tak jawab esok dengan jawapan yang sangat jelas. Saudara semua, sebab tu insya-Allah jangan lupa kita ikut bersama, dan kalau boleh ajak lagi orang lain main bersama kita. Mudah-mudahan dapat cerah bersama dan dapat faedah bersama insya-Allah. Itu dia. Maka hari ni boleh kepada masa pun dah panggil puasa pada dah kurang lagi sikit saja, dah 5 minit lagi. Maka tak apalah, kita minta buti sinilah dah hari panggil puasa sebab kalau nak masuk gipong sebuah salah. Maka terima kasih semua kepada saudara-saudari yang bersama kita, dan daripada awal sampai kepada akhir, dan duk share gapo semua gitu. Dan insya-Allah orang yang share mungkin sia-sia boleh pahala yang sangat besar. Itu dia. Maka sekarang ini saja, sambung dan berjumpa lagi sehari dengan izin Tuhan. Maka saya sudahi pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.